Ada beberapa perkara saya nak cerita hari ni lah. Dia tak adalah spesifik sangat perkara tersebut, tapi ada beberapa benda yang saya nak sentuh. Yang saya buat posting satu tadi berkenaan dengan di dalam Facebook saya dan juga dalam X saya kata bahawa ada 6 orang ataupun 6 kumpulan PKR ni yang sekarang ini terlibat dengan alias atau terpalit dengan skandal rasuah atau salah guna kuasa. Okay? So ada 6 yang saya boleh sebutkan lah. Mungkin ada banyak lagi yang saya tak tahu, tapi ada 6 yang dikatakan terlibat dengan skandal dan salah guna kuasa. Dan mungkin ada je yang saya tak mention. Kalau tuan-tuan boleh komen nanti, boleh tulis, mungkin ada yang saya tak mention. Kita boleh komen perkara tersebut. Dan saya akan go through each and every one yang seingat saya. Ada 6, saya sebut 6 tadi. And then saya akan terangkan. Sebab ada orang kata kau ni cuba untuk merosakkan kerajaan PMX yang telah bekerja. Saya teringat sajak Buya Hamka kan, dia kata bahawa kalau bekerja, kerbau di sawah juga bekerja kan. Kalau bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Kalau nak kira bekerja membaiki untuk kesejahteraan negara ni, semua Perdana Menteri Malaysia sebelum ini juga adalah yang bekerja. Kita tak boleh menuduh mereka tak bekerja. Kita boleh kata Najib juga adalah orang yang bekerja. Najib juga adalah orang yang bekerja. Negara makmur di bawah Najib. Siapa kata negara tak makmur di bawah Najib? Kan? Dalam masa sama Tun Mahathir juga bekerja, Muhyiddin Yassin juga bekerja, Pak Lah juga bekerja, Sabri Ismail juga bekerja. Kan? So mereka juga bekerja. Tetapi adakah kerana mereka bekerja itu menjustifikasikan mereka sakau duit negara? Adakah perkara itu menjustifikasikan perbuatan mereka untuk nak ambil duit negara, nak sakau duit negara, nak salah guna kuasa, nak bagi gangster-gangster dan juga penyerayah ni berleluasa di dalam negara kita? Itu tak justifiable. Itu alasan yang paling tak boleh pakai. Sebab saya kata, kalau kata bekerja, Najib juga bekerja tuan-tuan, Rosmah juga bekerja. Siapa yang boleh kata Najib itu tidak membantu rakyat? Siapa boleh kata? Najib orang yang membantu rakyat. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya di bawah Najib, Akta ISA itu telah dihapuskan pada tahun 2012. Di bawah Najib juga rakyat boleh berhimpun pada tahun 2012, di mana diwujudkan Akta Perhimpunan Aman. Najib juga telah melakukan kerja-kerja yang mana bagi saya juga bagus untuk rakyat sebenarnya. Ada di kalangan benda yang Najib buat itu memang betul untuk rakyat. Tetapi adakah itu alasan yang boleh digunakan? Tak apalah, Najib ambil duit bilion-bilion tu tak apa, yang penting dia hantar orang pergi haji, yang penting dia bagi BRIM, yang penting dia buat ini, yang penting dia telah tolong rakyat, dia ambil duit, tak apalah. Sebab kita guna alasan itu dahulu. Tuan-tuan ingat Najib memang betul, kita tak pernah menafikan Najib itu buat kerja. Tapi adakah Najib buat kerja kita boleh kata pada orang UMNO, oh betul lah Najib tu buat kerja, jadi betul lah Najib tu tak perlu dipenjarakan? Kerana biasalah, dia dah buat kerja, dia ambil duit tu, tak apalah. Jadi ada yang kata juga, Anwar Ibrahim tu tak ambil duit. Ya betul lah, saya tak menafikan. Setahu saya dia tak ambil lah. Setahu saya dia tak ambil. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, perbuatan jenayah ni kita tak perlu ambil. Bukan kita yang buat jenayah, tapi kita empower seseorang untuk melakukan kesalahan jenayah, kesalahan rasuah. Itu juga adalah salah guna kuasa dan rasuah. Sebab itu kita ada Akta Rasuah dan Penyalahgunaan Kuasa. Kadang-kadang orang yang berkuasa ni, dia tak ambil rasuah, tapi dia salah guna kuasa. Itu pun jatuh di bawah Akta SPRM. Kan? Macam mana salah guna kuasa yang tak ambil rasuah ni? Iyalah, dia tak ambil duit tu, tetapi dia empower orang tu melakukan rasuah kerana dengan menggunakan kuasa dia. Contoh kan, saya tak bukan menuduh Datuk Seri Anwar, tapi saya bagi contoh tuan-tuan. Jadi sebab itu, kenapa kita melahirkan apa yang kita panggil sebagai reformasi. Tugas reformasi, tujuan reformasi adalah untuk menentang kebobrokan itu. Kan? Jadi bila negara mula kita lihat ialah dengan gangsterism, orang kata cuci duit, kumpulan-kumpulan kongsi gelap ini mula menguasai negara, dia dah jadi satu perkara yang kita sepatutnya, antara kalau kita ni betul-betul real reform, the real reformist ni,
kita ni lah yang akan ke depan dan membetulkan keadaan, walaupun perkara itu dilakukan oleh orang kita sendiri. Sebab itu kenapa dalam Islam kita ni menentang asobiah. Asobiah ni apa tuan-tuan? Asobiah ni adalah, kita tak ada masalah, Islam tidak pernah menghalang kita untuk mencintai bangsa kita. Tak pernah. Kalau saya Melayu, cintai bahasa Melayu, mencintai bangsa saya Melayu, tidak pernah salah. Tetapi itu bukan asobiah. Mencintai bangsa itu bukan asobiah. Asobiah adalah apabila walaupun bangsa kita salah, kita tetap mengatakan dia betul. Itu asobiah. Dan asobiah ini tak semestinya bangsa saja. Kelompok kita, walaupun dia salah, kita kena kata betul juga. Anwar Ibrahim, kerana kita sokong dia buat salah, kita kena kata dia betul juga. Itulah asobiah. Tak ramai orang tahu benda ni. Jadi kalau benda tu salah, kita kata salah lah, tak betul lah. So 6 perkara yang saya sebut tadi tu, okay? 6 kelompok. Yang pertama adalah, of course, baru-baru ini saya bawa yang paling baru lah, iaitu 2 orang ahli PKR Wangsa Maju. 2 orang ahli PKR Wangsa Maju yang dikatakan telah memeras ugut sebuah rumah urut. Dia menafikanlah, dia kata bukan kami peras ugut, kami cuma ada satu video saya tengok lagi lawak video tu. Dia kata mungkin ni Majlis Perwakilan Penduduk, dia tak puas hati kerana rumah urut ni biasalah pelik-pelik kan. Jadi disebabkan pelik-pelik, jadi dia orang datanglah kat situ. Wah, dia kata, dia justify kan. Tak, tuan-tuan, itu bukan tugas MPP Majlis Perwakilan Penduduk untuk datang kat situ kemudian kata benda ni betul tak betul. Itu bukan tugas dia. Tugas dia adalah kalau dia nampak benda tu hengki-pengki, dia report pada DBKL, dia report pada polis. Polis ada department yang tugas khasnya adalah untuk menangkap yang melibatkan pelacuran dan juga sewaktu dengannya ni. Itu tugas polis, tugas immigration. Laporkan, bukan tugas dia untuk pergi nak menyerbu orang sebagainya. Jangan dia sebenarnya bukan. Itu alasan je kan, faham tak maksud saya? Itu hanya excuse yang cuba nak dibuat. Yang justify kan apa yang dibuat tu. Okey, tak apa. So akhirnya baru-baru ini mereka telah digugurkan jawatan dan PKR dikatakan mengambil tindakan terhadap 2 orang ni. Ini 2 orang PKR ni tuan-tuan. Itu yang pertama, kes yang pertama yang melibatkan mereka dan masih lagi dalam penjelasan. Yang kedua adalah berkenaan dengan sebelum pemilihan parti. Okey, yang ni saya pergi kemudian dahulu kot. Yang kedua melibatkan yang simple dulu. Kita ambil Samsul Iskandar. Samsul Iskandar, apa yang terlibat dengan Samsul Iskandar ni? Samsul Iskandar dikatakan telah meminta dan menerima wang dan juga in kind lah daripada Albert Tay. Albert Tay ni siapa Is? Mungkin ada yang baru nak lihat video saya, tak tahu Albert Tay itu siapa. Albert Tay adalah seseorang yang dikatakan telah merasuah adun-adun dan ahli-ahli parlimen di Sabah untuk mendapatkan projek mining atau projek pelombongan di Sabah. Di mana masa company dia dapat projek pelombongan tersebut, company dia telah gagal. Mula-mula dia masuk, katanya dapat, kemudian tak dapat. Dia dah spend duit dan sebagainya, dia dah bayar orang-orang ini dan sebagainya, tak dapat juga projek pelombongan. Selepas itu dia bayar lagi YB ini untuk memastikan company dia dapat projek tersebut, tetapi gagal. So dia punya last mission dia ialah dengan dia merapati dan juga dikatakan dia menuduh dia telah membuat bayaran kepada Samsul Iskandar. Samsul Iskandar pada waktu itu adalah setiausaha politik kanan Perdana Menteri. Apa maksud kanan ni? Kanan ni maknanya Perdana Menteri ni dia banyak setiausaha politik. Menteri-menteri lain pun banyak setiausaha politik, tuan-tuan. Menteri-menteri pun ada setiausaha politik kan? Jadi setiausaha politik kanan ni adalah ketua kepada semua setiausaha politik Perdana Menteri dan menteri-menteri. Perdana Menteri ada 4 setiausaha politik kan, dan ketua dia Samsul Iskandar. Menteri-menteri lain pun ada setiausaha politik, ketua dia Samsul Iskandar. Faham menteri-menteri dalam kerajaan lah. Okey, jadi mereka ni semua di bawah Samsul Iskandar. So obviously dia lah paling kanan, nama pun setiausaha politik kanan. Dia lah paling rapat dengan Perdana Menteri dan dia mempunyai pengaruh yang besar.
Okey. Jadi disebabkan oleh itu, dia pun dikatakan telah meminta dana daripada Albert Tay bagi dia duit pound sterling lagi dan sebagainya. Okey, dan the rest is history lah. Kita dedahkan perkara ini. Ada yang menafikan, PKR menafikan.